Hai, Assalamualaikum. Pada video kali ini dikongsikan 7 kisah seram yang berlaku di negeri Sarawak. Nantikan selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pembaca FS. Sebelum tu, aku nak ucapkan terima kasih kepada admin sebab sudi kongsikan cerita aku sebelum ini. Atas permintaan korang semua, aku akan ceritakan beberapa kisah pendek yang aku alami setakat ini. Kisah pertama. Gangguan ini waktu aku duduk dekat sekolah rendah asrama dulu. Waktu kejadian, malam lepas aku spray minyak wangi dalam asrama aku. Aku spray minyak wangi bukan suka-suka, tapi sebab asrama aku ni bau hapak. Malam tu, asrama kita orang kena kacau benda semacam pocong. Hantu ngelasat panggil orang sana. Sebab benda tu melompat dari pintu depan asrama ke satu tempat. Dapat dengar 3 kali je benda tu melompat dalam asrama. Lepas tu, tak ada dah. Ingatkan, aku seorang yang dengar. Tapi pagi tu, aku tanya yang lain. Dorang pun ada yang dengar. Waktu pintu asrama terbuka, aku dengan yang lain ada terdengar bunyi orang mendengus dengan kuat. Nasib baik tak ada ternampak benda tu. Sebab semua masing-masing dalam kelambu. Hantu ngelansat, sejenis makhluk yang hanya melompat dan jalan lurus sahaja. Tertarik dengan bau wangi. Elakkan guna wangian di kawasan hutan waktu malam. Kisah kedua. Kisah kedua ni, waktu tu sekolah asrama pagi. Time kelas PJ. Dan aku pergi seorang ambil peralatan PJ. Dah sampai dekat stor sukan tu, terdengar bunyi anjing menggonggong. Tapi bila cek dalam stor tu, tak ada anjing langsung. Selang beberapa saat lepas tu, terdengar salakan anjing di bahagian luar stor. Bukan seekor, tapi bunyi salakan anjing ni lebih kurang dalam 2 atau 3 ekor macam tu. Bila tengok dekat luar stor sukan, langsung tak ada satu pun anjing. Aku pun terasa takut. Aku terus lari lebih kurang jarak dalam 40 meter macam tu. Bila aku toleh sebelah kanan, ternampak perempuan rambut panjang, warna putih cecat tanah. Baju putih, muka tak nampak sebab tertutup dengan rambut. Perempuan tu dekat tempat pembuangan sampah, tepi bilik stor sukan. Terleka dekat situ sampai kawan tegur. Lama sangat ambil peralatan sukan. Sedarja benda tu tak ada. Kisah ketiga. Lepas habis kelas malam, dalam pukul 8 macam tu, semua pelajar pergi ke kantin sekolah untuk minum malam sebelum masuk asrama. Masa keluar asrama, aku ternampak berbola api terbang atas atap kelas. Tak sempat nak tegur. Terus hilang macam tu je. Lepas balik daripada kantin sekolah, nak naik ke tandas sebelum masuk asrama, aku ternampak lagi sekali lalu dekat atas pokok ara sebelah tandas lelaki. Pokok besar yang sangat menyeramkan. Kali ni sempat bagi tahu 2 lagi kawan. Kita orang terus berlari masuk ke asrama. Keesokan harinya, kawan lagi seorang cerita dekat cikgu. Lepas tu, cikgu tak suruh bagi tahu dengan orang lain. Kisah keempat. Waktu musim buah hujung tahun, aku ikut ayah aku pergi kutip buah durian dekat dusun. Tengah mencari buah durian yang jatuh dekat tanah, ayah aku sempat tegur aku, jangan takut kalau nampak benda atas bukit sana. Dan kalau boleh, buat bodoh je. Sekali pandang atas bukit, aku terkejut. Aku nampak mata merah berkelip-kelip dekat tepi semak samun. Lepas tu, ayah aku suruh aku cepat-cepat kutip durian dan naik perahu balik.
Sampai dekat rumah, ayah bagi tahu aku, yang tadi aku dengan ayah aku nampak tuh hantu raya. Nenek aku kata, nasib baik aku dengan ayah aku terus balik. Kalau tak, susah nanti. Kisah kelima. Waktu ni, aku pergi mandi sungai dekat belakang kampung. Aku dengan 5 orang sepupu masuk ke dalam hutan. Tengah mandi tu, tiba-tiba hujan panas. Sepupu aku yang seorang ni ajak kita orang balik. Sebab tak elok keluar rumah kalau hujan panas. Sepupu yang ajak balik tadi ada pesan, waktu hujan panas kena letak rumput lalang dekat telinga supaya tak kena kacau dengan sumpit lacau. Tapi seorang pun tak ambil tahu sebab nak balik cepat. Dalam perjalanan balik tu, sepupu aku lagi seorang mengadu sakit kaki dan tak boleh berjalan. Katanya berat sangat nak melangkah. Tiba-tiba kaki dia jadi merah semacam. Kita orang jadi buntu nak buat apa. Sebab nak dukung sepupu seorang ni tak larat. Badan dia besar. Kebetulan waktu tu ada Aki Ajau, orang tua berilmu dekat kampung, yang baru pulang dari kebun dia tak jauh dari tempat kita orang mandi. Dia datang ke arah kita orang cepat-cepat. Dia tepis kaki sepupu seorang tu. Lepas tu, dia angkat sepupu aku, bawa balik dan kita orang follow sekali. Sampai dekat rumah Aki Ajau suruh bini dia keluarkan bekas berubat dia. Dan baca something. Kaki sepupu aku yang merah tadi jadi normal balik. Aki Ajau kata, tadi ada anak buyuk main dekat kaki sepupu. Tu yang susah nak jadi. Aki Ajau dah halau benda tu balik tempat dia. Kisah ke-6. Kejadian ni berlaku selepas 2 minggu pindah rumah baru dekat KL. Waktu tu aku duduk seorang je sebab 3 lagi housemate aku kerja. Aku pun cuti hari tu. Masa duduk seorang layan game, tiba-tiba dekat dapur ada dengar bunyi cawan bergerak. First tu buat bodoh je lah, tak nak ambil tahu. Setakat cawan berbunyi tu apalah sangat. Lepas tu dekat luar rumah ada orang bagi salam 2 kali. Suara perempuan sayu je. Aku jenguklah dekat lubang pintu, tapi tak ada orang pun. Dekat sebelah rumah kita orang, kapal Cina yang duduk. 2 rumah dekat depan tu pula, belah kanan orang Jepun dan belah kiri kosong. Memandangkan aku bukan Muslim, aku tak bagi salam balik dan aku terus sambung main game semula. Sampailah housemate yang lain balik. Aku tak nak cerita dekat yang lain supaya dorang tak takut nanti. Kisah ke-7. Masa ni, family aku baru je pindah dekat bandar di Sibujaya, Sarawak. Rumah yang family aku pindah ni dekat teres 2 tingkat. Satu teres tu ada 8 buah pintu sebaris. Dan kawasan rumah kami paling hujung di taman tu. Malam tu ayah aku tak ada. Jadi tinggal mak aku dengan 3 adik aku yang lain. Masa kejadian, adik aku dekat tingkat atas dan mak aku dengan yang lain tengok TV termasuk aku sekali. Adik aku yang dekat tingkat atas tadi dengar ada orang ketuk pintu banyak kali. Mula-mula perlahan. Lepas tu laju. Dalam masa yang sama juga, mak aku pergi ke tandas dan terdengar bunyi yang sama. Orang ketuk pintu dekat atas. Adik aku yang dekat tingkat atas tadi berlari ke bawah dan bagi tahu mak aku. Lepas tu, mak aku suruh bakar bekas telur dan sapu dekat dinding rumah. Waktu tengah sapu bekas telur yang dibakar tadi, still lagi ada
dengar bunyi orang ketuk, tapi slow. Kejap ada, kejap tak ada. Lepas sapu bekas telur tadi dekat semua dinding rumah, bunyi itu terus hilang. Sekian, itu sahaja cerita saya setakat ini.